Ini Nasional 5, anda bersama saya Margaret Gambang dan hari ini utama untuk 10 Februari 2015. Datuk Seri Anwar gagal rayuan kes liwat. Malaysia negara pertama di dunia guna pakai indeks syariah. Juru audit perkukuh tabik urus dan integriti. Baik, selepas ini juga kita akan bersama dengan rakan-rakan setugas dari negeri-negeri dan antaranya bersama dengan Nosila Talaha dari RTM Sarawak. Tidak ketinggalan lintas langsung bersama Adrian Soidi di Sabah dan selepas itu bersama dengan Godfrey Lee Zepin dari studio berita RTM Labuan. Semuanya selepas ini. Baik, kami mulakan berita Nasional 5 pada hari ini dengan laporan berikut. Datuk Seri Anwar Ibrahim gagal dalam rayuan terakhirnya terhadap sabitan meliwat bekas pembantu peribadinya. Mahkamah Persekutuan mengekalkan hukuman penjara 5 tahun ke atas Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dijatuhi Mahkamah Rayuan berikutan sabitan kesalahan meliwat pembantunya Muhammad Saiful Bukhari Azlan. Keputusan itu dibuat panel 5 anggota yang diketuai Ketua Hakim Negara Tun Arifin Zakaria apabila mahkamah kembali bersidang sejurus rehat selepas menolak rayuan Anwar bagi mengenepikan hukuman itu. Sebelum ini, Mahkamah Rayuan mendapati Anwar 67 tahun bersalah meliwat Muhammad Saiful 30 di unit 11 Sempang 5 Sempang 1 Kondominium Desa Damansara Jalan Seti Kasih Bukit Damansara di sini antara 3.10 petang dan 4.10 petang pada 26 Jun 2008. Tuduhan yang dikenakan mengikut Seksyen 377B Kanun Keseksaan itu membawa hukuman penjara hingga 20 tahun dan sebat jika sabit kesalahan. Baik, selain daripada itu, sebelum itu Mahkamah Persekutuan juga menolak rayuan Anwar untuk mengenepikan sabitan hukuman penjara 5 tahun atas tuduhan meliwat bekas pembantu peribadinya Muhammad Saiful Bukhari Azlan. Dalam penghakiman hampir 2 jam itu, Mahkamah Persekutuan memutuskan wujud bukti keterangan yang mencukupi bagi menyokong keterangan Muhammad Saiful Bukhari Azlan dalam kes liwat berkenaan. Mahkamah juga mendapati DNA Anwar yang diambil dari lokap adalah adil dan sah. Dan dalam keputusan itu juga, Hakim berkata Anwar tidak mempertikaikan bahawa beliau berada di kondominium tempat kejadian didakwa berlaku selain tidak mempertikaikan keberadaan Saiful di tempat yang sama. Berhubung dakwaan konspirasi politik ekoran Saiful Bukhari ada bertemu beberapa pemimpin dan pegawai polis beberapa hari selepas kejadian liwat, Hakim memutuskan dakwaan itu tiada merit. Dan penafian semata-mata oleh Anwar tidak boleh diterima dan mahkamah mendapati dakwaan konspirasi politik kekal tidak berasas. Keputusan hari ini menutup siri perbicaraan kes liwat berkenaan yang berlangsung lebih 6 tahun. Baik, sementara itu dalam sesi rayuan balas, pasukan pendakwa raya merayu untuk menambah hukuman penjara 5 tahun yang diputuskan terhadap Datuk Seri Anwar sebelum ini. Rayuan itu menurut Peguam Pendakwa Raya Tan Sri Dr. Muhammad Syafiee adalah dengan alasan Datuk Seri Anwar telah melakukan kesalahan yang serius. Pasukan Peguam Bela diketuai Datuk Seri Gopal Sriram pula menyenaraikan penghujahan bahawa anak guamnya tidak seharusnya dihukum lebih daripada 5 tahun atas sumbangannya kepada negara. Dalam sesi ini juga, Mahkamah membenarkan Datuk Seri Anwar menyatakan hujahnya sendiri sebelum memutuskan untuk mengekalkan hukuman penjara 5 tahunnya. Sementara itu, di pintu belakang perkarangan Istana Kehakiman, kekecohan tercetus apabila ahli Parlimen Batu, Tian Chua, cuba merempuh masuk ke dalam mahkamah walaupun dihalang anggota polis bertugas. Keadaan bertambah buruk apabila kumpulan penyokong Anwar turut berpusu-pusu menuju ke pintu masuk belakang. Mereka melaungkan perkataan reformasi dan pada masa yang sama mengherdik pihak polis yang bertugas. Keadaan kemudian dapat ditenangkan apabila polis berjaya mengawal situasi dan mengelakkan berlakunya insiden tidak diingini.
Di luar pekarangan Istana Kehakiman, para penyokong Datuk Seri Anwar dilaporkan mula berkumpul di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin sejak awal pagi tadi dan kemudian berarak ke hadapan Istana Kehakiman. Suasana kelihatan terkawal, berikutan tiada pihak yang menimbulkan provokasi. Dalam masa yang sama, pihak polis juga kelihatan berkawal di sekitar Istana Kehakiman bagi memantau keadaan. Sebahagian jalan di Persiaran Perdana juga ditutup bagi memastikan kelancaran aliran trafik. Datuk Seri Anwar sepatutnya ditahan di penjara Kajang dan mahkamah bagaimanapun kemudiannya membenarkan permintaan beliau untuk bertukar lokasi ke penjara Sungai Buloh. Namun timbul kekecohan dalam usaha pasukan keselamatan membawa keluar Datuk Seri Anwar dari Istana Kehakiman. Unit Simpanan Persekutuan FRU terpaksa digerakkan setelah laluan membawa keluar Datuk Seri Anwar Ibrahim dihalang penyokongnya yang berkumpul di tengah-tengah jalan mengakibatkan laluan kenderaan terhalang. Turut menyebabkan kekecohan seorang lelaki yang tiba-tiba bertindak agresif. Dia yang cuba mengekori kenderaan yang membawa Datuk Seri Anwar cuba menyerang dan memaki hamun pihak berkuasa. Kekecohan bagaimanapun berjaya diatasi pasukan polis yang memantau keadaan. Suasana juga kembali tenang kira-kira 10 minit kemudian setelah kenderaan membawa Datuk Seri Anwar beredar. Berikut kronologi kes. 28 Jun 2008, bekas pembantu Anwar Muhammad Saiful Buhari Azlan membuat laporan polis mendakwa Anwar telah meliwatnya di sebuah kondominium di Damansara. Laporan itu dibuat 2 hari selepas dakwaan insiden liwat itu. 7 Ogos 2008, Anwar mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas pertuduhan meliwat bekas pembantunya Muhammad Saiful Buhari Azlan, 23 di Unit 11, Sengkang 5, Sengkang 1, Kondominium Desa Damansara, Jalan Setekasih, Bukit Damansara antara 3.10 petang dan 4.30 petang pada 26 Jun 2008. Pendakwaan mengikut Seksyen 377B Kanun Keseksaan yang membawa hukuman maksimum penjara 20 tahun dan sebat jika sabit kesalahan. 3 Februari 2010, perbicaraan kes liwat Anwar dimulakan di Mahkamah Tinggi dengan Muhammad Saiful memberi keterangan sebagai saksi pertama. 9 Januari 2012, Mahkamah Tinggi membebas dan melepaskan Anwar daripada tuduhan meliwat Muhammad Saiful. 9 Julai 2012, pihak pendakwaan mengemukakan petisyen rayuan mengandungi 9 alasan yang antara lain supaya Anwar disabitkan atas tuduhan liwat mengikut Seksyen 377B Kanun Keseksaan. 7 Mac 2014, Anwar dijatuhi hukuman penjara 5 tahun oleh Mahkamah Rayuan selepas mahkamah mengenepikan keputusan Mahkamah Tinggi yang membebaskan dan melepaskannya daripada tuduhan liwat. 24 April 2014, Anwar memfailkan rayuan terhadap hukuman penjara. 28 dan 29 Oktober 2014, Mahkamah Persekutuan mendengar hujah daripada pihak pembela dan pendakwa berhubung rayuan hukuman penjara. 7 November 2014, Mahkamah selesai mendengar hujahan rayuan dan menetapkan satu tarikh untuk keputusan. 10 Februari 2015, Datuk Seri Anwar gagal dalam rayuan kes liwat keduanya. Dengan keputusan Mahkamah Persekutuan itu dan kembalinya Datuk Seri Anwar ke penjara, secara automatik juga kelayakannya sebagai anggota Parlimen Permatan Pau turut dilucutkan. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan mengumumkan kekosongan kerusi berkenaan sebaik surat rasmi diterima daripada Dewan Rakyat. Di bawah perkara 48-1-E Perlembagaan Persekutuan, seorang wakil rakyat boleh tersingkir daripada kerusinya jika didenda oleh mahkamah lebih daripada RM2,000 atau dipenjarakan untuk lebih dari setahun. Perempatan Pau telah menjadi kerusi tradisi Datuk Seri Anwar dan keluarganya selama lebih 30 tahun mulai 1982. Pada 1999, selepas Datuk Seri Anwar dijatuhi hukuman penjara berikutan salah guna kuasa ketika menjawat jawatan Timbalan Perdana Menteri yang kemudiannya disusuli kes seks luar tabi'i.
Kerusi tersebut kemudian diisi isterinya Datin Sri Wan Azizah sehingga 31 Julai 2008 sebelum melepaskan jawatan sebagai ahli Parlimen Pematang Pauh untuk memberi laluan kepada isterinya sehinggalah hari ini. Di sudut politik, Pakatan pula calon bagi menggantikan Datuk Seri Anwar sebagai Ketua Pembangkang dan Ketua Umum PKR masih belum diputuskan. Baik, dalam perkembangan berkaitan Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof berkata SPR sedang menunggu permohonan Speaker Dewan Undangan Negeri bagi membolehkan pilihan raya kecil Permatang Pauh dijalankan. SPR boleh mengambil tindakan untuk mengadakan mesyuarat khas bagi memutuskan tarikh-tarikh penting untuk mengadakan pilihan raya kecil apabila SPR mengisytiharkan tarikh kekosongan kerusi berkenaan. Tarikh-tarikh penting itu adalah tarikh-tarikh penamaan calon, tarikh undi awal dan tarikh undi biasa yang perlu diumumkan oleh SPR dalam tempoh 10 hari selepas tarikh kekosongan berlaku. Walaupun tarikh-tarikh itu perlu diumumkan dalam tempoh 10 hari, tetapi SPR boleh memilih tarikh-tarikh yang sesuai dalam tempoh 60 hari selepas kursi itu disiarkan kosong oleh SPR. Jadi mana kesimpulannya pada masa ini SPR sedang menunggu surat daripada Speaker Dewan Rakyat menyatakan kedudukan Datuk Seri Anwar Ibrahim tentang kursi Parlimen Pematang Pauh berkenaan. Kelayakan Datuk Seri Anwar Ibrahim terlucut secara automatik sebagai anggota Parlimen setelah didapati bersalah oleh mahkamah dan dihukum penjara melebihi setahun. Ia selaras perkara 48-1-E Perlembagaan Persekutuan di mana anggota Parlimen boleh dilucutkan kelayakan jika dijatuhi hukuman penjara. Sementara itu, Kerajaan Malaysia menggesa semua pihak terlibat agar menghormati proses undang-undang dan keputusan penghakiman terhadap Datuk Seri Anwar. Bagi Kerajaan Malaysia, hakim-hakim berkenaan membuat keputusan hanya setelah menimbang semua bukti secara berimbang dan objektif. Kes tersebut yang memakan masa beberapa tahun itu juga dikendalikan secara komprehensif dan teratur. Kerajaan Malaysia turut menyatakan bahawa negara ini mempunyai badan kehakiman yang bebas dan sebelum ini terdapat banyak keputusan yang membawa hukuman terhadap tokoh kanan kerajaan. Laporan polis terhadap Datuk Seri Anwar pula dilakukan seorang individu secara peribadi iaitu pekerja dan pembantu peribadi beliau, bukannya oleh kerajaan. Indeks Syariah Malaysia dilancar hari ini sebagai produk pelengkap takbir urus Islam negara ini melalui pengukuran tuntutan syarak yang lebih menyeluruh. Malaysia merupakan negara pertama seumpamanya di dunia menggunakan indeks itu untuk menilai dan mengukur keseriusan kerajaan dalam mencapai 5 aspek maqasid syariah. Keunikan model indeks syariah Malaysia ini terletak pada pengukuran yang lebih menyeluruh dan komprehensif. Ia mencakupi bagi fasa permulaan ini 8 bidang utama, iaitu perundangan, politik, ekonomi, pendidikan, kesihatan, budaya, prasarana dan persekitaran serta sosial. Untuk setiap satu bidang ini, tahap penyempurnaan 5 teras dalam maqasid syariah itu: pemeliharaan agama, pemeliharaan nyawa, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan dan pemeliharaan harta akan diukur. Tegas Datuk Seri Najib, usaha mewujudkan indeks syariah itu juga merupakan penanda aras proses transformasi takbir urus negara yang sedang dilakukan dan tidak terpisah dengan acuan Islam. Sehubungan itu, 5 perkara utama yang perlu dilakukan agar usaha itu berjaya. Antaranya pertama, kita akan menubuhkan sebuah jawatankuasa khas yang dikenali sebagai panel jawatankuasa tadbir urus indeks syariah yang berfungsi sebagai badan pelaksana dan pemantau indeks yang akan membuat pemantauan dan pengukuran indeks secara sepenuh masa. Kedua,
mengadakan program pencerahan dan penerangan tentang indeks ini supaya masyarakat tidak dipengaruhi dengan persepsi yang kurang tepat. Ketiga, memulakan kajian untuk menilai persepsi masyarakat serta tahap kepuasan mereka terhadap darjah patuh syariah dalam dasar dan program. Keempat, menggunakan program penjanaan idea bersama pelbagai stakeholder untuk memperbaiki lagi usaha kerajaan supaya usaha mencapai tahap patuh syariah ini membawa kepada budaya amal berjemaah. Kelima, melaksanakan usaha yang tersusun rapi bersama kementerian, agensi berkaitan supaya prestasi mereka dapat dinilai sama ada menepati tuntutan maqasid syariah sama seperti kerajaan menyemak pencapaian indikator prestasi utama atau KPI setiap kementerian dan agensi. Perdana Menteri berucap sempena pelancaran Indeks Syariah Malaysia sempena Majlis Perdana Ulama dan Umara di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Dalam perkembangan sama, sebuah jawatankuasa teknikal Indeks Syariah Malaysia ditubuhkan bagi menyelaras pembentukan model Indeks Syariah. Datuk Seri Najib berkata dengan keamanan serta keharmonian yang dikecapi selama ini, model Indeks Syariah itu dapat dibangunkan sebaik mungkin. Tambah beliau, semua pihak perlu menerima usaha telus itu selaras menambah baik pentadbiran kerajaan yang menepati tuntutan Islam melalui maqasid syariah. Antaranya pertama, kita akan menubuhkan sebuah jawatankuasa khas yang dikenali sebagai panel jawatankuasa tadbir urus indeks syariah yang berfungsi sebagai badan pelaksana dan pemantau indeks yang akan membuat pemantauan dan pengukuran indeks secara sepenuh masa. Jelas Datuk Seri Najib, masyarakat bukan Islam juga akan mendapat manfaat menerusi indeks syariah. Ini akan terbukti apabila ramai pemegang akaun mudarabah dalam bank-bank melaksanakan perbankan Islam di negara ini terdiri daripada orang bukan Islam. Perkara sama juga dapat dilihat melalui pemilikan sijil halal Malaysia. Dengan peralihan tempoh yang sesuai, jumlah bidang yang diukur akan ditambah, aspek yang disemak akan diperincikan serta dasar yang dinilai akan diperluas. Terdahulu, Perdana Menteri ketika berucap pada Perhimpunan ke-13 Pertubuhan Institusi Audit Tertinggi Asia (ASOSAI) menegaskan juru audit memainkan peranan penting dalam mengukuhkan inisiatif tadbir urus dan integriti dalam perkhidmatan awam. Mengiktiraf peranan tersebut, Perdana Menteri memberi jaminan kerajaan bukan sahaja terbuka kepada sebarang cadangan, malah menghargai input juru audit dalam ulasan dasar, perancangan dan penilaian projek-projek kerajaan. From our national experience, we see that government auditors have contributed significantly from revenue collection to project spending, unlocking economic growth for the benefit of the people. As a responsible, accountable, and democratically elected government, we take audit findings and recommendations very seriously. Tambah beliau, institusi tertinggi audit negara SAI Malaysia terlibat dalam pengauditan projek-projek kerajaan yang berskala besar seperti projek MRT, projek keretapi berkelajuan tinggi menghubungkan Singapura ke Kuala Lumpur dan projek bersepadu petroleum dan gas di Johor. Penyertaan SAI Malaysia bersama Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia memberi jaminan kepada orang ramai bahawa projek-projek ini akan dilaksanakan dengan cekap dan berkesan. Perdana Menteri berucap pada Perhimpunan ke-13 Pertubuhan Institusi Audit Tertinggi Asia (ASOSAI) berlangsung 3 hari bermula hari ini di Ibu Negara. Malaysia diberikan penghormatan untuk mempengerusikan pertubuhan ini bagi tempoh 2015-2018 diwakili Ketua Audit Negara Tan Sri Amrin Buang. Saudara, berdasarkan kajian trend atau pola perjalanan pada musim-musim perayaan yang lalu, PLAS menjangkakan aliran trafik harian di Lebuh Raya Utara Selatan akan meningkat kepada 1.5 juta kenderaan setiap hari berbanding 1.3 pada hari-hari biasa.
Jumlah tersebut dibimbangi akan meningkat pada menjelang cuti perayaan Tahun Baru Cina. Atikah Muhammad Naim yang berada di lokasi sempena Majlis Pelancaran Ops Selamat ke-6 di RNR Dengkil ada perkembangan. Silakan Atikah. Baik, seperti yang diberitahu oleh rakan penyampai sebentar tadi, pihak PLAS menjangkakan jumlah trafik harian di Lebuh Raya Utara Selatan akan meningkat kepada 1.5 juta kenderaan berbanding 1.3 juta kenderaan pada hari-hari biasa. Di mana jumlah ini menurut pengerusi PLAS Malaysia Berhad Tan Sri Datuk Muhammad Sharif Muhammad Kasim dalam ucapan pelancaran sebentar tadi bahawa jumlah ini merupakan peningkatan sebanyak 15% berbanding pada hari-hari biasa, yang mana katanya orang ramai akan mula bergerak keluar dari ibu kota bermula pada 13 hingga 18 Februari dan akan kembali semula ke Lembah Kelang secara berperingkat-beringkat bermula 20 sehingga 22 Februari. Baik, dalam ucapannya sebentar tadi juga beliau mengesyorkan supaya membuat persediaan dari pelbagai sudut bagi memantau orang ramai dan juga membantu menikmati perjalanan yang lebih selesa dengan memantau jadual cadangan waktu perjalanan TTA, yang mana TTA ini merupakan cadangan berperingkat mengikut masa dan destinasi tertentu dari Lembah Kelang ke negeri-negeri dan bandar-bandar utama di Kedah, Pulau Pinang, Perak, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Singapura. Baik, untuk pengetahuan melancarkan Ops Selamat ke-6 ini ialah timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Nur Rashid Ibrahim, yang mana dalam majlis tersebut beliau turut menyarankan kepada Pesuruhjaya Polis dan Polis Negeri untuk membuat operasi secara terancang untuk kes-kes keselamatan di seluruh negara. Selain memantau jadual berpandukan maklumat yang disediakan PDRM melalui portal Travel Time Advisory daripada pihak konsesi Lebuh Raya. Itu antara yang dapat dikongsikan bersempena dengan pelancaran Ops Selamat sempena dengan Tahun Baharu Cina. Kita kembali bersama rakan penyampai. Silakan. Terima kasih Atikah. Tumpuan seterusnya kita beralih kepada laporan langsung dari Sarawak, Sabah dan Labuan, dan nampaknya rakan penyampai pertama iaitu Nosila Talaha di Kuching telah pun bersedia. Kita bersama dengan Nosila. Silakan. Terima kasih Margaret di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Banjir kilat di Betong seminggu lepas telah menyebabkan beberapa jambatan gantung yang menghubungkan rumah panjang penduduk di kawasan Layar rosak dan ada yang terputus. Keadaan itu menyukarkan pergerakan mereka, khasnya bagi penduduk rumah panjang Meribung. Mereka terpaksa menggunakan perahu kecil untuk ke seberang. Batan gantung yang baru sahaja siap dibina September tahun lepas terputus di rempuh kayu-kayu besar yang dihanyutkan oleh arus deras semasa banjir kilat itu. Jambatan gantung lama yang menjadi laluan saluran air paip juga terputus menyebabkan penduduk berdepan gangguan bekalan air bersih. Saya memang berharaplah agar pihak kerajaan dapat membaiki ataupun membina jambatan baru ke rumah panjang kami, sebab jambatan memang diperlukanlah. Memang diperlukan keperluan harian macam menghantar budak sekolah, yang lain semua turun kerja sebab tak ada jalan lain, memang menggunakan jalan air. Selain di Meribung, jambatan gantung di Nangajelau dan di Batu Lintang Layar juga terputus. Akibat hujan lebat, beberapa runtuhan tanah turut berlaku di sepanjang jalan Uru Layar. Tinjauan mendapati runtuhan tanah yang menghalang laluan telah dibersihkan. Olah, pasal kita berhati-hati, selalu berhati-hati. Laban nak pedak dah, kita tahu. Patut dia sembut tambah lagi mbak selekor kena parit kini aduh ke baru ngambil. Tak boleh. So jam pagi sedang repair tu. Ambil ke kami nyamai lagi pulai banyak malam hari. Lebuh hari hujan. Keperluan penduduk rumah panjang Mupo Baru juga akan diambil tindakan secepatnya. Ketika ini, 22 keluarga dari rumah panjang itu masih menginap sementara di pusat pemindahan Dewan Panglima Rentap Betong setelah rumah mereka didapati tidak selamat untuk diduduki akibat tanah runtuh. Seramai 345 kaki tangan kerajaan negeri dan persekutuan yang telah berkhidmat melebihi 20 tahun telah dianugerahi pingat perkhidmatan setia dalam satu majlis yang diadakan di Dewan Seri Kenyalang Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu pagi tadi.
Majlis Penyampaian Anugerah Pingat Perkhidmatan Setia disempurnakan oleh Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Haji Adnan Satem. Mendahului senarai ialah 5 penerima dari Pejabat Residen Bintulu yang diketuai oleh Residen Bahagian Bintulu Haji Muhammad Yaakob Kari yang telah berkhidmat selama 27 tahun. Pegawai Daerah Tatau Nyura Anak Keti dan Pegawai Takbir Pejabat Daerah Kecil Sebauh David Kala turut menerima pingat perkhidmatan setia tersebut. Turut hadir pada majlis tersebut ialah Setiausaha Kerajaan Negeri Tan Sri Dato' Amar Muhammad Moshidi Abdul Ghani, Menteri-Menteri Muda dan Ketua-Ketua Kaum dan Ketua Masyarakat. Setiap wanita di negeri ini perlu ada sikap persaudaraan wanita bagi membantu dan memberi sokongan kepada ibu tunggal untuk membina hidup yang lebih baik untuk keluarga mereka. Isteri Ketua Menteri Datin Petinggi Datuk Hajah Jamilah Anu memberitahu ibu tunggal memerlukan sokongan dari golongan wanita sendiri untuk mendapat hidup yang lebih baik. Beliau berucap pada majlis sambutan kongsi-kongsi anjuran Kelab Carnation bahagian Kuching dan Semarahan di Kuching malam tadi. Katanya pelbagai bantuan kebajikan untuk ibu tunggal turut disediakan oleh kerajaan termasuk IKASE, rumah mampu milik dan latihan pembangunan kemahiran. Beliau juga mahu pihak berkaitan seperti Jabatan Kebajikan, Biro Wanita dan Badan Bukan Kerajaan menjalikan kerjasama bagi meningkatkan penglibatan ibu tunggal dalam program-program mereka. Walaupun peruntukan kerajaan agak terhad, usaha untuk mengelolakan pelbagai aktiviti dan program yang bermanfaat kepada masyarakat tidak akan terjejas. Adun Berkenu Rosi Yunus berkata melalui kerjasama utuh pelbagai agensi kerajaan, banyak aktiviti dapat disusun atur secara lebih sistematik khususnya melalui strategi lautan biru kebangsaan NBOS. Ada mungkin di antara agensi yang terjejas akibat daripada pemotongan beberapa aspek, tapi kita yakin dengan adanya NBOS atau National Blue Ocean Strategy, iaitu penggabungan beberapa agensi, saya yakin ianya tidaklah banyak menjejaskan sangat aktiviti. Kerana bila bergabung itu maknanya kosnya akan lebih rendah kerana dikongsikan bersama. Rozi Yunus bercakap kepada pemberita selepas mempengerusikan mesyuarat penyelarasan program antarajabatan, agensi dan pusat khidmat N61 Berkenu tahun 2015 di Miri. Katanya penyelarasan program diadakan bagi memastikan segala program atau aktiviti yang dirancang dapat disusun atur supaya masyarakat dapat menikmati kemudahan-kemudahan yang disediakan selain mengetahui perkembangan semasa kerajaan. Beliau berharap aktiviti tahunan seperti Makan Tahun Perdana, Pesta Buah-Buahan serta aktiviti riadah lain dapat diteruskan bagi mengukuhkan lagi perpaduan sedia ada. Mesyuarat tersebut dihadiri oleh kira-kira 30 wakil berbagai jabatan dan agensi kerajaan serta badan korporat di Miri. Pengenalan projek portal U-Pustaka bagi 8 buah perpustakaan di Semenanjung, Sabah dan Sarawak mampu menyediakan perkhidmatan rangkaian perpustakaan yang sentiasa ada tanpa sempadan masa dan tempat. Pihak Kementerian Ketua Pegawai Eksekutif Pustaka Negeri Sarawak Rashidah Borhasan memberitahu perkhidmatan U-Pustaka adalah sebuah projek yang bertaraf dunia. Ini adalah salah satu daripada projek transformasi kerajaan di mana kita ingin menjana masyarakat yang berteraskan ilmu, yang menggunakan ilmu in their everyday life, dan juga salah satu daripada elemen dalam pembangunan sesebuah negara ke arah sebuah negara maju. Beliau ditemui media selepas taklimat dan sesi literasi U-Pustaka bersama media di Pustaka Negeri Sarawak Petra Jaya Kuching. Katanya setiap perpustakaan memiliki sumber yang terhad, justru kolaborasi itu membolehkan perpustakaan berkongsi dan meminimumkan sumber sedia ada masing-masing secara dalam talian. Selain mempromosikan koleksi buku, U-Pustaka juga dapat melangkaui had dengan melanggan beberapa buah pangkalan ilmu di seluruh dunia bagi manfaat masyarakat Sarawak khususnya dan Malaysia amnya. Beliau berharap media, ibu bapa, warga pendidik dan masyarakat di negeri ini menjadikan budaya membaca sebagai salah satu cara hidup mereka. Orang ramai juga boleh melayari www.upustaka.gov.my untuk mendapatkan maklumat lanjut. Paparan itu mengakhiri sumbangan Sarawak untuk Nasional 5 petang ini. Untuk paparan seterusnya, kita bersama Andrian di Kota Kinabalu. Terima kasih Nursila di Sarawak. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia.
Jawatankuasa Induk Pengurusan Warga Asing di Sabah mengadakan mesyuarat pertamanya kira-kira 2 bulan selepas pembentangan laporan Suruhanjaya Siasatan mengenai pendatang asing di Sabah Disember lepas. Mesyuarat pertama tersebut dipengerusikan bersama Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman dan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi di Wisma Enterprise Kota Kinabalu pagi tadi. Jawatankuasa induk tersebut merupakan antara 2 syur yang dikemukakan Suruhanjaya Siasatan kepada kerajaan. Dalam sidang media selepas mesyuarat hampir 2 jam itu, Datuk Musa menyatakan kerajaan negeri menetapkan 2 aspek utama perlu dijadikan keutamaan segera bagi menangani isu pendatang asing di Sabah. Kita melihat 2 aspek utama yang perlu diletakkan sebagai keutamaan segera, iaitu pertama menghalang kemasukan pendatang tanpa izin baru ke dalam negeri melalui kawalan ketat dan berkesan di semua sempadan negara yang sekarang ini diurus selia oleh ISKOM. Manakala aspek kedua ialah menghantar dan mengusir keluar parti sedia ada dalam negeri dengan memperkasa penguatkuasaan dan mempercepat proses penghantaran pulang. Ini termasuk mendapatkan kerjasama kerajaan negara-negara asal parti yang terlibat. Datuk Musa turut memberi peringatan kepada semua pihak agar tidak mensabotaj usaha tersebut dengan membawa masuk, mengambil kerja dan melindungi parti di negeri ini. Setakat Januari 2015, 18 majikan diambil tindakan seperti kompaun dan didakwa di mahkamah kerana kesalahan-kesalahan berkaitan. Sementara itu, dalam sidang media sama, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan kerajaan komited dengan setiap perkara berbangkit dalam pengurusan pendatang asing di Sabah dan mengambil tindakan sewajarnya bagi menangani pelbagai isu yang dihadapi selama ini. Menurut Datuk Seri Ahmad Zahid, tindakan penguatkuasaan dan penambahbaikan prosedur di setiap agensi juga sentiasa dilaksana khususnya dalam mempergiat gerak kerja operasi pengusiran dan penghantaran parti. Melalui ESKOM, mereka telah melakukan 132 operasi bersepadu di seluruh Sabah dan ini melibatkan MKN, Majlis Keselamatan Negara, dan untuk tahun ini saja daripada Januari hingga 10 hari bulan Februari ini ESKOM telah melakukan 5 operasi bersepadu yang melibatkan pelbagai agensi. Mengenai mesyuarat pertama tersebut, Datuk Seri Ahmad Zahid memberitahu di peringkat Jawatankuasa Induk terdapat 12 orang ahli termasuk pengerusi bersama Setiausaha Kerajaan Negeri, Timbalan Ketua Setiausaha KDN, Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara dan Ketua Pengarah Jabatan Imigresen Malaysia. Kabinet turut bersetuju agar wakil daripada parti-parti politik, pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan dan pihak berkepentingan dijemput untuk memberikan input atau cadangan mengikut keperluan dari semasa ke semasa mengenai isu parti di negeri ini. Terdahulu, Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Joseph Parin Kitingan menerima surat lantikan sebagai pengerusi Jawatankuasa Teknikal Pengurusan Warga Asing di Sabah. Surat lantikan itu yang ditandatangani Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Surat pelantikan bersama 5 terma rujukan jawatankuasa itu diserahkan selepas pertemuan khas kedua-dua pemimpin berkenaan di Kota Kinabalu. Dalam pertemuan ini turut dibincangkan terma-terma jawatankuasa teknikal tersebut selain meneliti syur-syur dalam laporan Suruhanjaya Siasatan mengenai pendatang asing di Sabah yang dibentangkan awal Disember lepas. Bercakap kepada media selepas pertemuan itu, Tan Sri Parin memberitahu antara 5 terma rujukan itu adalah meneliti laporan dan dapatan RCI dengan tumpuan untuk mengemukakan cadangan penambahbaikan serta mengkaji pelaksanaan sediada pengurusan warga asing di Sabah. Surat pelantikan adalah surat pelantikan yang kita tunggu-tunggukanlah. Namun sebelum ini pelantikan sampai kepada tangan saya, kita juga telah pun melakukan tindakan-tindakan yang kita fikirkan perlu. Perjumpaan dengan
pegawai-pegawai kanan daripada Kementerian Dalam Negeri. Tan Sri Pahirin akan mempengerusikan mesyuarat pertama Jawatankuasa Teknikal Pengurusan Kerja Warga Asing di Sabah pada 17 Februari di Wisma Enterprise Kota Kinabalu. Arahan perintah berkurung di kawasan perairan Zon Selamat Timur Sabah S-Zone yang dilaksanakan sejak 19 Julai tahun lalu dilanjutkan lagi berkuat kuasa esok sehingga 26 Februari ini. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jalaluddin Abdul Rahman memaklumkan demikian dalam sidang media di Kota Kinabalu. Menurut Datuk Jalaluddin, keputusan melanjutkan perintah berkurung di 6 daerah di kawasan Pantai Timur Sabah Eskom itu dibuat selepas mengambil kira aspek keselamatan di kawasan tersebut dan permintaan pelbagai pihak khususnya nelayan dan pengusaha pelancongan di kawasan terlibat. Saya nak memberi jaminan pada semua pengguna-pengguna perairan di Sabah Timur agar semua aktiviti yang berada di kawasan Sabah Timur itu selamat, sama ada aktiviti menyelam, aktiviti yang berada di pulau-pulau, pelancong-pelancong yang berada di pulau-pulau, termasuk aktiviti penangkapan ikan di seluruh Sabah Timur yang ditetapkan. Datuk Jalaluddin juga menyatakan sepanjang tempoh perintah berkurung, 126 tangkapan dibuat dengan 82 kes telah dituduh di mahkamah dan dijatuhkan hukuman. Kumpulan Yayasan Sabah diyakini terus maju dan berupaya melaksanakan peranan dan tanggungjawab melalui usaha penambahbaikan berterusan organisasi itu. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman yang juga pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Sabah berkata, penambahbaikan dilakukan melalui Pelan Strategik Transformasi Kumpulan Yayasan Sabah. Pelan itu amat penting kerana jatuh bangun sesebuah organisasi terletak pada sokongan semua warga dan bekerja secara berpasukan. Menurut Datuk Musa, kejayaan sesebuah organisasi itu terletak kepada sumber manusianya, manakala kejayaan dan keberkesanan tenaga manusia pula terletak kepada kepimpinan dan pengurusan yang cekap dan berwibawa. Beliau berkata demikian sempena Majlis Anugerah Kumpulan Yayasan Sabah di Kota Kinabalu. Sejak penubuhan Kumpulan Yayasan Sabah, organisasi tersebut berkembang dengan cemerlang berkat komitmen para pemimpin masa lalu yang berani dan berpandangan jauh. Datuk Musa memberi jaminan pihaknya bersama ahli-ahli lembaga akan terus komited untuk memimpin, memberi nasihat dan sokongan kepada pihak pengurusan demi pembangunan dan kejayaan organisasi berkenaan. Sekian berita dari Sabah petang ini. Seterusnya kita bersama Godfrey di Labuan. Silakan. Terima kasih. Jalinan kerjasama erat antara Labuan FM dan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM dalam memberi sumbangan tenaga merupakan bukti keprihatinan terhadap komuniti setempat menerusi program Jiwa Murni. Untuk itu, penduduk kampung Berbulu Laut tidak ketinggalan menerima suntikan pembangunan termasuklah kemudahan jambatan untuk keselesaan hidup. Penambahbaikan Jambatan Perkampungan Nelayan ini memudahkan 1,500 penduduknya menjalankan aktiviti seharian. Projek membaiki ini dapat diselesaikan dalam masa 2 hari lah. Diharap dapat memberi manfaat kepada masyarakat Berbulu Laut ini secara khususnya dan memberi juga manfaat kepada penduduk Labuan secara amnya lah. Bagi Ketua Kampungnya pula, Haji Khalidin Matali, beliau berbangga dan bersyukur dengan projek membaiki jambatan di kampung berkenaan. Atas idea yang telah diberi ini, maka kita dapat mengerjakan membaiki jambatan untuk kegunaan nelayan dan juga kegunaan para pemancing di seluruh Labuan. Saya mewakili warga Berbulu mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada RML Labuan dan juga TUDM Labuan yang mana telah dapat bersama-sama bergotong royong membaik pulih jambatan ini. Melalui program ini, penglibatan TUDM sebagai membantu kerajaan melaksanakan pelbagai rancangan pembangunan negara. Dari situlah tercetusnya bila mana anggota dari Setiausaha Pangkalan Udara Labuan dari Wisma Bintara kami, iaitu kelab ini, dan juga Wisma Kesatria bergabung untuk menjayakan program ini bersama dengan rakyat tempatan.
Dengan jambatan yang kukuh, ia bukan sahaja memberi kemudahan untuk nelayan memancing dan pendaratan tangkapan hasil laut, malah aktiviti riadah juga boleh dilakukan. Program gotong royong ini turut disertai Ahli Parlimen Labuan, Datuk Rosman Isli. Budaya kerja cemerlang dan berkualiti serta mempunyai personaliti hebat dalam kalangan guru mampu menarik minat pembelajaran murid. Ini kerana guru merupakan contoh model insan berpengetahuan dan berkemahiran dalam membantu meningkatkan pembangunan pendidikan negara. Untuk itu, bagi menghargai peranan guru, Sekolah Kebangsaan Bukit Kalam mengadakan majlis pelantikan pemimpin profesional. Seramai 70 orang guru termasuk kaki tangan pentadbiran sekolah ini menerima watikah pelantikan. Berucap pada program ini, guru besarnya Mahani Husin berkata, walaupun pelbagai kekangan dihadapi golongan guru, namun ia tidak menjadi halangan kepada mereka untuk lebih kuat dan berusaha memajukan pendidikan sekolah. Justru, majlis julung kalinya ini untuk memberi suntikan semangat kepada guru-guru supaya lebih cemerlang dalam aspek perguruan dan akademik. Pada majlis ini, turut diadakan upacara menandatangani memorandum persefahaman MOU antara SK Bukit Kalam dan Labuan Liberty Port Management LLPM yang menjadikan sekolah itu sebagai sekolah angkat. Ia sebagai langkah mengeratkan lagi kerjasama pihak sekolah dengan ibu bapa, komuniti setempat dan sektor swasta. Usaha melahirkan atlet negara dalam sukan olahraga bakal tercapai melalui program klinik olahraga. Jabatan Pendidikan Labuan mengambil inisiatif mencungkil bakat-bakat muda dalam kalangan pelajar sekolah untuk diketengahkan. Klinik olahraga ini dikendalikan bekas pelari pecut negara Watson Nyambek disertai 50 peserta terdiri daripada atlet sekolah rendah dan menengah termasuk jurulatih di trek larian Kolej Matrikulasi Labuan. Ilmu yang diturunkan daripada bekas pelari pecut negara ini dapat dibawa balik ke sekolah seluruh Labuan dan juga dapat implementasikan dengan harapan ada kejayaan yang dapat ditempa oleh Labuan. Antara latihan yang dijalankan ialah latihan otot, teknik dan tips larian yang betul acara pecut seperti 100 meter dan acara berpagar. Program ini saya buat untuk persendirian lah, saya punya konsultan. Jadi untuk membantu atlet dan juga jurulatih supaya program ini berjaya. Untuk sumbangan saya kepada negara, saya sumbang kepada untuk semua orang lah. Okay. Sementara itu, rata-rata peserta gembira dan berbangga mengikuti klinik ini kerana dapat menimba ilmu mempelajari kemahiran larian pecut. Dapat meningkatkan prestasi saya dalam acara 100 untuk memperbagi saya punya larian lah. Saya dapat membuat teknik larian 100 meter yang baru dan dapat mendapat teknik berpagar yang baru. Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa dan QPEX menyalurkan bantuan pasca banjir kepada lebih 1,200 buah keluarga yang terjejas banjir di Kelantan, Terengganu, Pahang dan Perak. Ia melibatkan peruntukan sebanyak 2.3 juta ringgit. Misi dilancarkan oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Dr. Ali Hamzah di Perkarangan Bangunan Angkasa Kelana Jaya. Misi pertama ini selari dengan prinsip angkasa untuk lebih prihatin serta menggiatkan tanggungjawab sosial. Yang diketahui dalam prinsip koperasi, dia ada prinsip yang ketujuh, prihatin kepada masyarakat. Ini nak menunjukkan gerakan koperasi juga melaksanakan prinsip lah, tugas dan tanggungjawab sebagaimana gerakan koperasi. Kami faham kerana kami turun dan melihat sendiri betapa keadaan yang berlaku dan saya ingat tekanan yang dihadapi oleh masa-masa banjir, pejak awam dan juga rakyat biasa dan terlibat sangat teruk. Antara barangan yang akan disalurkan termasuk dapur gas, tong gas, selimut, kain pelikat, kain batik, makanan dalam tin, telekong dan barangan keperluan dapur keluaran koperasi. Barangan tersebut dihantar oleh pasukan sukarelawan angkasa PASKOP dan QPEX yang akan turut serta dalam kerja-kerja pembersihan dan pemulihan pasca banjir. Penghantaran bantuan bermula hari ini dengan Kelantan sebagai destinasi pertama. Usaha sedang dilakukan untuk membina rumah bagi mereka yang kediamannya rosak teruk.
Dalam perkembangan berkaitan, Hospital Universiti Sains Malaysia HUSM Kubang Kerian bersedia untuk dijadikan pusat persediaan menerima mangsa bencana terutama melibatkan banjir pada masa akan datang. Berdasarkan pengalaman lalu khususnya melibatkan musibah banjir besar yang melanda Kelantan, HUSM yakin berkeupayaan untuk membantu. Ke arah persediaannya, HUSM akan menganjurkan satu persidangan bulan ini bagi memperkemas aspek pengurusan bagi menghadapi sesuatu bencana. Menurut pengarah HUSM, Datuk Dr. Zaidun Kamari, persidangan itu akan disertai pakar-pakar dari seluruh negara dalam menyediakan satu pelan tindakan khas untuk berdepan sebarang musibah. Dengan keadaan yang strategik ni di negeri Kelantan ni, kita pun ada padang yang helikopter boleh turun kan, helipad dan sebagainya. Jadi saya rasa kita mempunyai kesediaan untuk menerima pesakit banjir di masa depan. Beliau menyatakan demikian selepas majlis simbolik penyerahan sumbangan peralatan hospital oleh Seji Universiti dengan kerjasama Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia di Kubang Kerian, Kota Baru. Mana yang dah termaklum, semasa bencana alam tempoh hari, pemuda UMNO melalui Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia berada di lokasi banjir sebagai sukarelawan. Sumbangan melibatkan 77 set katil pesakit bernilai kira-kira RM250,000. Pameran Antarabangsa Maritim dan Aero Angkasa Langkawi 2015 akan bermula dengan mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN ADMM. Mesyuarat akan bermula pada 15 hingga 16 Mac 2015 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Langkawi LICC. Timbalan Menteri Pertahanan Datuk Abdul Rahim Bakri berkata mesyuarat dijangka bakal mendapat penglibatan besar daripada negara-negara ASEAN. Persiapan yang akan digunakan hampir siap sepenuhnya bagi membolehkan 5 2015 dan ADMM menjadi satu acara penting dengan memberi sentuhan kelainan. Perkara yang akan dibincangkan dalam mesyuarat tersebut telah bermula di peringkat pegawai-pegawai kanan. Di antara perbincangan ini akan menjurus kepada beberapa isu-isu penting yang boleh diterokar dalam usaha untuk menjalin kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Beliau meninjau tapak dan persiapan penuh menjelang acara tahunan berprestij itu. Pameran 5 2015 mengetengahkan elemen ASEAN dalam programnya selari dengan peranan Malaysia sebagai pengerusi ASEAN 2015. Beralih ke perkembangan sukan. Ibarat kerana nilai setitik rosak susu sebelanga, itulah yang boleh digambarkan situasi yang terpaksa dihadapi Ketua Jurulatih Berbasikal Negara John Besley dan atlet berbasikal negara ketika perjalanan ke Korat, Thailand untuk mengharungi kejohanan Lumba Basikal Asia ACC 2015. Pertama terpaksa menunggu beberapa jam di Melbourne kerana tiket ke Thailand yang dikatakan sudah ditempah namun tidak dibayar dan juga penginapan di Korat, Thailand yang juga ditempah tetapi tidak berbayar. Perkara ini disahkan sendiri John Besley ketika ditemui di KLIA sekembalinya dari kejohanan berkenaan. Besley sangat berharap pihak pengurusan lebih peka dan bertanggungjawab akan kebajikan atlet dan pegawai yang terlibat dalam kejohanan tersebut. Ini kerana kecuaian pegawai Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia yang dilantik untuk mengurus segala urusan tiket perjalanan dan penginapan mereka tidak diurus dengan baik menyebabkan nama PKBM tercalar. I think I put it all out there on Facebook and I don't want to say a lot more about it. What I said was the truth. I'm incredibly disappointed with how we've been treated. But, like we've been treated like that for quite some time now. So, we're sort of used to it. So in some ways, we come to expect it. This is a new low for me that, this had happened. Besley dalam kenyataan yang ditulis di laman sosial Facebooknya bertarikh 31 Januari turut memberitahu kegagalan pegawai yang dilantik untuk melaksanakan tugas juga menyebabkan mereka mengalami masalah penginapan di Thailand.
John Besley berharap perkara sedemikian tidak akan berlaku lagi di masa hadapan sehingga menjejaskan prestasi atlet berbasikal negara. Selepas ini, skuad berbasikal trek negara akan menghadapi kejohanan berbasikal UCI Saint-Quentin-Yvelines, Perancis pada 18 hingga 22 Februari ini. Pelumba basikal negara Azizul Hasni Awang belum puas dengan pencapaian beliau di kejohanan berbasikal Asia ACC 2015 di Korat, Thailand. Azizul berjaya meraih pingat emas dalam kegemarannya menerusi acara Kirin. Sementara Fatihah Mustafa akan terus bangkit berikan yang terbaik di kejohanan dunia di Paris, Perancis. Kemenangan Azizul sekaligus menutup babak duka yang dialami setelah penyertaannya dalam acara final Kirin di Sukan Asia 2014 di Incheon, Korea Selatan dibatalkan. Sekali lagi, kekuatan mental menjadi faktor utama. Azizul Hasni Awang menidakkan penguasaan dua pelumba Jepun. Alhamdulillah, saya syukurlah. Permulaan yang bagus untuk tahun 2015. Bukan saya saja tapi untuk seluruh tim lah. Senior, junior. Dan saya dapat lihat peningkatan daripada skuad. Senior dan juga senior kan. Senior dan juga junior. Jadi overall saya puas hati dengan performa di ACC dan sekarang saya nak fokus untuk Paris World Championship nanti. Selain itu, beliau turut gembira dengan pencapaian pelumba junior yang tampil bertenaga untuk menyumbang pingat buat negara. Sementara itu, lain pula cerita buat pelumba basikal wanita negara Fatihah Mustafa yang berjaya meraih pingat perak bagi acara 500 meter ujian masa dan pingat gangsa bagi acara pecut wanita elit. So tahun ni saya dapat 1 silver, 1 gangsa. Cuma kecewa sikit dalam Kirin lah sebab tak ada medal. Sebab saya betul-betul dah tak ada energi untuk sampai ke finish line. Azizul Hasni dan Fatihah Mustafa ditemui di KLIA. Malaysia meraih 2 pingat emas, 2 perak dan 4 gangsa pada kejohanan berbasikal Asia ACC 2015 di Korat, Thailand. Selepas ini, Azizul dan Fatihah Mustafa akan menyertai kejohanan berbasikal dunia UCI di Paris, Perancis bermula pada 18 hingga 22 Februari depan. Sebelum berakhir, sekali lagi tumpuan Nasional 5. Datuk Seri Anwar gagal rayuan kes liwat. Malaysia negara pertama di dunia guna pakai indeks syariah. Juru audit perkukuh tabik urus dan integriti. Baik, sekian Nasional 5, 10 Februari 2015. Ikuti laporan meteorologi selepas ini. Dengan itu, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Anda bersama Met Malaysia untuk laporan cuaca terkini di rantau kita. Kita mulakan dengan corak tiupan angin. Pada ketika ini, corak tiupan angin di Malaysia khususnya menunjukkan angin masih lagi bertiup dari arah timur laut dengan kelaju agak kencang sekitar 40 km sejam di semenanjung Malaysia maupun negeri Sabah dan Sarawak. Dan keadaan ini adalah normal kerana kita masih lagi berada dalam fasa monsun timur laut. Dan dalam masa yang sama juga, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran laut kategori kedua yang ditandai jingga dan juga amaran laut kategori pertama yang ditandai kuning, di mana kesemua amaran ini berkuat kuasa sehingga Sabtu ini 14 Februari. Dan keadaan ini juga adalah berbahaya untuk segala aktiviti perkapalan termasuk aktiviti menangkap ikan dan juga perkhidmatan feri serta sukan rekreasi di laut. Dan dalam masa yang sama juga dapat kita perhatikan keadaan cuaca pada petang ini di kebanyakan negeri khususnya di semenanjung adalah dalam keadaan cerah. Dan namun begitu diperhatikan cuaca mendung sedang tertumpu di bahagian utara semenanjung Malaysia dan juga di beberapa daerah negeri Selangor serta Kuala Lumpur. Namun Met Malaysia menjangkakan insya-Allah cuaca pada malam ini di kebanyakan negeri tidak mengalami hujan untuk sepanjang malam ini. Bagi negeri Sabah pula, jika diperhatikan di sini cuaca pada petang ini di kebanyakan bahagian adalah dalam keadaan tidak hujan kecuali hujan di 1-2 tempat di bahagian pantai timur serta di bahagian pantai barat Sabah. Dan hujan ini dijangkakan beransur-ansur reda sedikit masa lagi. Bagi wilayah Persekutuan Labuan pula adalah dalam keadaan cerah pada petang ini dan dijangkakan pada malam ini
Wilayah Persekutuan Labuan juga tidak mengalami hujan. Bagi negeri Sarawak pula, jika diperhatikan sini, hujan sedang turun di bahagian tengah Sarawak dan hujan yang pada pagi yang bermula pada pagi tadi masih lagi berterusan sehingga awal malam ini di bahagian Kuching. Dan dijangkakan keadaan hujan ini akan berterusan untuk sepanjang malam ini. Sekian dari Map Malaysia.